Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Okey, berjumpa kita untuk pelajaran hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan belajar topik baru iaitu jom hasilkan artikel jahitan. Okey, untuk hari ini di akhir pembelajaran, murid akan dapat pelakar reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan dan kemudian murid akan dapat menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan. Okey, jadi kriteria kejayaan yang akan dinilai di akhir pembelajaran, murid akan dapat melakar 5 lakaran topeng muka dan kemudian murid akan dapat memilih satu lakaran terbaik untuk dihasilkan. Okey, sebelum untuk menghasilkan lakaran, kita perlu membuat proses kerja. Jadi proses kerja ni dia ada 6 step. Okey, yang pertama tengok menjana idea kreatif. Okey, kemudian melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. Okey, lepas tu yang ketiga menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey, yang keempat mengira dan membuat anggaran kos. Yang kelima, menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai. Dan akhir sekali baru kita membuat pembedanan artikel jahitan. Jadi berikutlah proses-proses kerja yang akan kamu perlu lalui dalam menghasilkan artikel jahitan. Jadi untuk hari ini cikgu akan terang 3 saja, iaitu menjana idea kreatif, melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan dan menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey, jadi langkah pertama bila kita nak menghasilkan artikel jahitan iaitu pertama kita mesti menjanakan idea kreatif. Okey, selalunya idea reka bentuk ni terhasil apabila berlaku situasi atau masalah yang berlaku di sekeliling. Jadi kita lihatlah macam mana kita dapat idea. Okey, ini contoh situasi Okey, kita tengok situasi ni berada di dalam kereta. Jadi kat situ adik dia tidak memakai tali pinggang keledar tapi tali pinggang penting kan untuk keselamatan. Jadi kat sini dia punya situasinya kenapa adik tak pakai tali pinggang keselamatan, sebab tali pinggang tu tidak selesa. Situasi yang contoh kita beri tu, Alia tidak selesa memakai tali pinggang. Jadi kita perlu pergi ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah melakarkan reka bentuk. Masalah seperti situasi tadi boleh diatasi dengan menghasilkan reka bentuk jahitan iaitu alas tali pinggang. Jadi kat situ tengok mula-mula situasi dia Alia tidak selesa. Jadi untuk atasi tu dia perlu menghasilkan alas tali pinggang itu untuk bagi Alia selesa. Jadi kita kena tahu apa yang perlu ada dalam lakaran. Kita tengok yang pertama, kita mesti ada lakaran bentuk artikel. Yang kedua, bahan yang akan digunakan, dan yang ketiga, ukuran anggaran saiz artikel. Jadi kita ingat bila kita nak menghasilkan sekurang-kurangnya 2 lakaran idea jika projek ini dihasilkan secara individu. Tapi kalau secara berkumpulan, maksudnya setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu lakaran idea. Sekarang kita tengok contoh lakaran idea. Ni contoh lakaran yang pertama. Dekat sini kita lihat, kat sini mungkin dia bahagian belakang. Ni bahagian depan alas tali pinggang tu. Lepas tu bila dicantumkan, nampak ni bentuk dia gunakan render, dia guna fabric, lepas tu dia guna velcro. Kat sini nampak dia bagi ukuran anggaran 25 cm, 25 cm. Kita tengok pula. Yang ini lakaran kedua pula. Lakaran kedua dia buat bentuk macam ni. Nampak kat sini ada velcro, fabric, render dan ukuran. Anggaran kat sini 20, 20 dan 5. Kita tengok untuk lakaran ketiga. Ni bentuk dia macam ni pula. Jadi terpulang sebab ni contoh lakaran idea. Proses kerja yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi seperti contoh yang sebelum ni, dia ada buat 3 contoh lakaran. Jadi waktu lepas kita dah buat lakaran tu, baru kita akan menilai lakaran yang terbaik. Jadi pilih lakaran terbaik berdasarkan beberapa idea. Jadi kita boleh menggabungkan ciri-ciri menarik yang terdapat dalam beberapa lakaran untuk dijadikan satu lakaran terbaik.
Okey, jadi untuk pilihan alas pinggan tadi, contoh lakaran terbaik yang dipilih ialah dipilih gabungan lakaran nombor 1 dan nombor 2. Jadi tak kisahlah bila semasa kita memilih lakaran terbaik, kita mestilah menghormati idea rakan semasa proses menjalankan idea dan membuat lakaran, kerana setiap idea itu perlu dihargai. Okey, jadi kat sini disediakan jadual lah macam mana nak menilai lakaran terbaik. Okey, kat sini dia bagi pada elemen, daripada berdasar pada rupa, ruang, saiz dan nilai. Lepas tu kita huraian lah, maksudnya untuk rupa kita tengok reka bentuk je. Ruang kita tengok ruang pemakaian tali pinggang keredanya. Saiz artikel jahitan dengan lebar tali pinggang kereta dan nilai corak pada permukaan fabric. Jadi kat sini kita nilai lah setiap artikel sama ada sesuai ataupun tidak sesuai. Bila tidak sesuai, kita perlu buat catatan kenapa tak sesuai. Macam contohnya rupa je kan, tak sesuai sebab ubah reka bentuk artikel jahitan supaya sesuai dengan fungsinya. Okey, jadi selepas kita dah tengok tadikan jadual tu, baru kita buat penambah baik lakaran yang dipilih. Okey, kat sini ditunjuklah hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Okey, jadi kat sini nampak tu murid perempuan kata, kawan-kawan, semasa kita membuat penilaian dan penambahbaikan terhadap lakaran terbaik, kita perlulah bersikap rasional dan tidak berat sebelah. Jadi masa nak pilih lakaran terbaik tu, maksudnya kita jangan fikir sebab tu kawan kita pun berat sebelah untuk memilih idea dia. Jadi kita kena berfikiran secara rasional. Okey, cikgu dah terangkan tadi 3 langkah proses kerja, iaitu menjadikan idea kreatif, membuat lakaran reka bentuk dan menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey, jadi untuk tugasan hari ni kita nak membuat ni, kita baca dulu pernyataan masalah dia. Ahli tidak selesa memakai face mask kerana face mask yang dipakai selalu tali dia tercabut. Di samping itu, keluarganya yang tidak mampu membeli face mask menyebabkan dia pakai face mask berulang kali. Jadi apakah penyelesaiannya? Jadi tugasan kamu, cikgu nak kamu buatlah 3 langkah tu, macam mana nak menjalankan idea kreatif. Lepas tu macam buat lakaran, reka bentuk dan pilih mana satu lakaran yang terbaik. Okey, setakat ini saja. Kita sambung untuk minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.